下午好，主内平安。Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore semuanya. 今天我们又在这个姐妹会相遇，盼望我们每一个人都有渴慕神的心，有健康的身体。Kita kembali bertemu dalam persekutuan wanita online ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap memiliki kerinduan kepada Tuhan. 我们一起来唱一首诗歌，仍然爱耶稣。Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, tetap cinta Yesus. 我们要诚心的仍然爱着耶稣。我要永远远爱着耶稣，我要永远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断来，我仍然永远爱着耶稣。Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu。虽然我们生命中有狂风暴雨，有神与我们同在，他对我们的爱是永不改变的，盼望我们对他的爱也是不改变。Meskipun ada badai rintangan dalam hidup kita, kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita dan kasih-Nya tidak pernah berubah. Kiranya kita juga mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak berubah. 天父，天父，是我要你儿女，是我一生都配得你恩典。哦，天父，天父，是我要你儿女，是用我符合天父您的旨意。Shalom ibu-ibu semua. 亲爱的姐妹们，主内平安。 Hari ini kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan 今天我们要思想一处的经文， yang bertema There is no room. 我们的主题今天就是无空间。 Mari kita membuka Alkitab kita. 我们一起来翻开圣经， Kita buka Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-6. 路加福音第2章第1到第7节。 Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 耶稣降生，当那些日子，凯撒奥古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居利纽
做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上册的事，众人各归各城报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒，因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。 Mari kita berdoa. 我们一起来低头祷告。 Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih mengizinkan kami boleh merenung, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami agar hati dan pikiran kami hanya terfokus, terarah untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah juga Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap kami untuk boleh mendengar dan juga menerapkannya di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, izinkan saya untuk bertanya kepada kita semua. 这时候呢，我要问姐妹们， Manakah yang lebih mudah bagi kita mengingat orang yang besar atau orang yang kecil? 哪一个比较容易？对我们来说比较容易的，要纪念那些在上面的，或者那些卑鄙的。 Mana yang lebih gampang bagi kita mengenal orang yang ternama atau terkenal atau rakyat biasa? 纪念有名的人和纪念普通的人，哪一个比较容易？ Mana lebih enak dan nyaman bagi mata kita 我们的眼睛呢，看得顺的比较顺的是哪一件？ melihat orang yang kaya atau berpenampilan yang baik atau rakyat biasa yang pakaiannya kumuh? 看那些有钱人穿着好的衣服，或者那些平凡的人穿的很平凡的衣服的人。 Saudara, rasanya lebih mudah bagi kita untuk mengenal, mengingat, dan melihat mereka yang kaya, mereka yang punya posisi atau punya jabatan. 也许我们更加容易看那些有名的人、有高地位的人。 Andai saja kalau hari ini kita mendengar kabar dan informasi bahwa 如果今天我们听了一个消息， bahwa Pak Presiden Jokowi akan datang dan mampir ke kota Pematang Siantar 我们的总统Jokowi总统要来到我们的这个先打市， pukul 4 sore di Jalan Merdeka 就是在独立街早上10点， untuk meresmikan sebuah bangunan adat yang multikultural. 他就是要来建立或者要看呢一个新造的文化建筑物。 Mungkin sebagian dari kita akan berusaha dan berupaya untuk bertemu dengan beliau, 也许我们呢会尽量的去见他， bersalaman, berbicara, foto bareng dan sebagainya. 我们很想见到他，和他握手，和他合照。 Dan mungkin hari itu akan kita ingat seumur hidup kita. 也许我们也会纪念那一日子。 Kemudian kita sampaikan atau ceritakan hal itu kepada orang lain. 然后我们也把这个消息呢，这个信息呢给别人讲。 Hey, kemarin saya ketemu dengan Pak Jokowi. 昨天我遇到了我们的总统， Kami ngobrol, foto-foto, bercanda dan sebagainya. 我们在那边谈话，我们也一起合影了。 Kita akan mudah mengingat beliau 我们很容易的纪念他， dan peristiwa itu 我们也纪念我们所经历的事情， karena Pak Presiden adalah orang nomor 1 di Indonesia. 因为总统就是我们国家第一的人。 Saudara, memang rasanya lebih gampang bagi kita untuk mengingat, mengenang mereka yang terhormat, terkenal, dan mereka yang kaya. 也许呢，去纪念一个有名的人、高地位的人是很容易的， Apalagi orang itu punya jabatan yang sangat tinggi. 特别是他有高地位的， Daripada kita mengingat orang-orang yang sederhana, yang kecil, atau orang yang miskin. 比起我们去纪念那些小人物，那些平凡的人， Seperti rakyat kecil, pengemis, atau juga mungkin tukang parkir. 就像那些停车员或者乞丐， Itulah naluri kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. 这就是我们已经犯罪的人格。 Kita akan sangat mudah untuk respect atau menghormati mereka yang berada di atas ketimbang menghormati mereka yang di bawah. 我们更加有意呢去尊重那些高地位的人， Dan karena hal ini, ibu-ibu, 因为这件事情呢，
hal yang sering terjadi adalah mereka yang berasal dari kalangan bawah atau yang sederhana itu sering luput atau tidak kita perhitungkan dalam hidup kita. 我们就常常忽略了那些比我们更低的人。 Kehadiran mereka seringkali diacuhkan oleh banyak orang. 我们常常地忽略了他们的存在， Mereka tidak masuk dalam hitungan kita. 他们不算在我们的经验里。 Nah, ibu-ibu, 姐妹们， hal ini juga yang terjadi dengan kedatangan Kristus yang pertama, 当耶稣基督第一次来到世界上的时候，也是这样， yaitu kelahirannya di kota Bethlehem, di kota Daud. 就是在大卫城里，就是伯利恒。 Saudara, ayat yang barusan kita baca ini 我们所读的经文呢， sedang membicarakan sebuah konteks atau sebuah kondisi. 正在描述一个情况。 Kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, 如果我们看呢，在第一节， pertama kalinya sensus atau pendaftaran penduduk pertama kali diadakan. 那件事情呢，是头一次行报名上册的事， Yaitu diadakan pada masa Kaisar Agustus atau Kaisar Romawi memerintah. 就是当居利纽做叙利亚巡抚的时候。 Kenapa Bethlehem kota Israel tapi dipimpin oleh bangsa Romawi? 为什么伯利恒城呢会被罗马人统治呢？ Jawabannya adalah karena pada masa itu Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. 因为当时呢，罗马正在掳这个以色列民， Jadi seluruh kebijakan, keputusan yang diambil oleh bangsa Romawi atau pemimpin Romawi harus diikuti oleh bangsa Israel. 所以罗马政府呢，他们那些领导所做的决定呢，一定以色列民一定要遵守。 Salah satu perintah yang harus diikuti oleh Israel ialah 其中之一的规矩就是， seluruh warga yang tinggal di kota atau yang merantau di luar daerah 每一个人民呢，在城里的或者在城外的， itu diwajibkan diharuskan pulang ke kampung halamannya untuk mendaftarkan diri mereka. 必须回到他们自己的家乡，然后去报名上册。 Jadi ibu-ibu bisa dibilang pada masa itu 所以呢，当时呢， ada sebuah mudik besar-besaran yang terjadi pada masa itu. 发生了一个很巨大的回家乡的事情， Atau bahasa lainnya reuni akbar. 就像一个很大的校友会一样。 Kalau kita melihat bahwa ketika mereka pulang kampung, 当他们回家乡的时候， ada kemungkinan mereka bertemu dengan teman lamanya 很有可能他们会遇见他们的老朋友， atau kawan semasa kecilnya. 或者他们小时候的朋友， Bertemu dengan teman-teman atau mungkin sepekerjaan yang dulu pernah terjadi ketika mereka di satu pekerjaan. 或者遇见到他们以前的同事， Ketemu dengan tetangga, anggota keluarga, dan sebagainya. 也见到他们以前的邻居、他们的家人。 Biasanya kalau udah ketemu teman lama atau tetangga atau keluarga, pasti kita akan banyak ngobrol. 平常呢，如果我们遇到了我们的老朋友，我们一定谈话。 Makan bersama, sambil minum, sambil bercerita sampai larut malam. 我们一边吃一边谈论，直到夜晚。 Nah, saudara, biasanya di musim seperti ini, ketika orang pulang kampung atau sedang mudik, 在这样的时刻呢，当每个人都回家乡的时候呢， pada umumnya harga sewa kamar, tempat penginapan atau kamar hotel itu pasti naik harganya. 那些旅馆的经费呢，一定会涨价的。 Kenapa bisa begitu? Karena permintaan atau kebutuhan akan tempat penginapan itu sangat tinggi. 为什么呢？因为有很多人要租这个旅馆， Jadi harga sewa kamar atau tempat penginapan itu pasti mahal. 所以旅馆费呢就增加了。 Dan ini berdampak luas, ibu-ibu. 这个呢也有很大的影响， Memberikan dampak luas bagi mereka yang sedang mendaftarkan dirinya, khususnya mereka dari kalangan bawah. 对于他们呢那些平凡的人，他们的经济不好的人，对他们很大的影响。 Berdampak bagi mereka yang mungkin sederhana, rakyat kecil, atau juga yang miskin. 也对于那些贫穷的人，还有其他比较低位的人呢，他们也受了影响。 Mereka yang berasal dari kalangan bawah atau yang susah itu, mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan kamar pada masa itu. 贫穷的人，他们就很难会得到旅馆。
Kenapa? Karena uang yang mereka miliki sangatlah terbatas. 为什么呢？因为他们拥有的钱呢很有限， Tidak cukup untuk menyewa kamar yang begitu mahal pada musim seperti itu. 他们去租不起那些旅馆的。 Salah satu rakyat yang mengalami kesusahan untuk mendapatkan kamar adalah Yusuf dan Maria, 约瑟和玛利亚就包括在内。 yang sedang pergi dari kota Nazaret ke kota Yudea, 他们从拿撒勒城去犹太， yaitu untuk mendaftarkan dirinya dan Maria 因为约瑟要把他自己和玛利亚报名。 yang pada saat itu Maria sedang mengandung. 当时玛利亚也在怀孕。 Saudara, di masa pendaftaran itu 当他们报名的时候呢， tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin atau melahirkan. 玛利亚的产期就到了。 Namun firman Tuhan mencatat bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki dan membaringkannya di palungan. 但是呢，记载呢，玛利亚生了儿子，然后包在马槽里。 Kata palungan itu memperlihatkan bahwa 这个马槽的意思就是， itu ada bak tempat makanan hewan atau binatang. 就是他们一个地方，就是动物们吃东西的地方。 Tempat makanan hewan ternak seperti kuda, burung, dan sebagainya. 他们那些牲畜的吃饭的位置。 Nah, maksud dari ayat ini apa, saudara? 这个经文的意思是什么呢？ Maksudnya adalah palungan memperlihatkan bahwa Maria bukan melahirkan di sebuah tempat yang layak. 马槽就表明说呢，玛利亚出生或者玛利亚生她的儿子呢，不在一个很好的地方。 Palungan memperlihatkan dan menunjukkan bahwa tempat yang digunakan oleh Maria untuk bersalin adalah kandang hewan. 马槽就表示玛利亚所用的地方就是一个动物的地方。 Pertanyaannya adalah kenapa bisa di sana? 为什么会在那边呢？ Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. 因为旅馆已经没有给他们留地方了。 Nah, saudara, pertanyaan bagi kita adalah 作为我们的问题就是， apakah benar-benar tidak ada kamar atau ruangan sama sekali untuk disewa bagi mereka untuk melahirkan? 是否全城的旅馆已经没有了房间吗？ Apakah saudara percaya di kota Bethlehem itu tidak lagi ada satu ruangan pun untuk bagi mereka untuk melahirkan? 姐妹们相信呢，在伯利恒城完全没有了房间给他们吗？ Saudara, para ahli Alkitab mengatakan bahwa tidak mungkin tidak ada rumah penginapan atau sewa kamar. 有一些结经家呢，他们说不可能没有房间。 Para ahli Alkitab mengatakan bahwa pastilah ada satu ruangan tempat di penginapan ataupun satu rumah, satu kamar di rumah warga 必定有一个地方，也许是一个旅馆，也许是有一个人的家， yang dipakai untuk Maria melahirkan. 让玛利亚可以安稳的生孩子。 Tidak mungkin tidak ada kamar, saudara. 不可能没有地方，没有房间， Pasti ada satu kamar. 一定有一个地方。 Namun masalahnya adalah 可是问题就是， Yusuf yang hanya tukang kayu 约瑟只是一个木匠， dan Maria wanita yang biasa saja. 玛利亚也是一个很普通的女人， Tidak sanggup membayar sewa kamar atau rumah penginapan yang begitu mahal pada musim itu. 当时呢，他们根本没有足够的钱去租一个旅馆。 Uang yang mereka miliki hanya mampu untuk menyewa kandang hewan untuk Maria melahirkan. 他们所拥有的钱呢，只够他们去用那些动物们用的地方。 Dan sejarah mencatat, bahkan Alkitab pun mencatat bahwa Sang Mesias lahir di kandang hewan. 历史上也记载，弥赛亚出生在一个动物的地方。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Karena kelahirannya atau kedatangan Yesus yang pertama itu sangat sederhana sekali. 因为耶稣基督的诞生呢是很单纯的。 Karena kesederhanaan ini, kelahirannya pun luput dari semua mata orang. 是很简单的，因此呢，每个人都忽略了他的诞生， Termasuk luput dari mata para hamba Tuhan. 也每个神仆呢也已经忽略了他的诞生。 Hamba Tuhan pada masa itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ataupun orang-orang Saduki.
当时的神仆呢，就是法利赛人、撒都该人。 Padahal hamba-hamba Tuhan itu 其实呢，这些神仆呢， mereka tahu betul tentang wahyu atau nubuat tentang kelahiran Sang Mesias. 他们非常的清楚了解关于弥赛亚的预言， Mereka hafal mati tentang nubuat itu atau doktrin itu. 他们非常的了解这个理论。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Karena kedatangan Sang Mesias itu lahir di dalam kesederhanaan. 因为弥赛亚的来临呢，就是在一个简单的方式。 Kesederhanaan rupa yang diambil yaitu di dalam sosok bayi mungil, bayi yang kecil. 弥赛亚诞生取了一个婴儿的样式。 Kesederhanaan status yang diambil yaitu lahir dalam keluarga seorang tukang kayu dan wanita biasa. 他的身份也是很简单，出生在一个很平凡人民的家里。 Lahir di tengah-tengah keluarga yang tidak dipandang oleh orang dan tidak masuk dalam hitungan mereka. 他的家人呢是常常被人忽略的， Kesederhanaan tempat yang dipilih juga. 也是关于在他出生之地呢也是很简单的。 Yaitu Allah memilih kandang hewan untuk kelahiran Sang Mesias itu. 上帝拣选了一个动物的地方，让弥赛亚诞生。 Tapi kenapa sekali lagi kedatangannya itu bisa luput dari semua mata orang, termasuk para hamba Tuhan? 但是为什么呢？每个人呢，包括神的仆人在内呢，为什么会忽略了耶稣基督的诞生？ Bukankah kedatangannya itu sudah jauh-jauh hari dinubuatkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama? 他的来临呢，不是那些旧约的先知已经预言很长的时间吗？ Bukankah nubuat di dalam Mika pasal yang kelima itu 在弥迦书第5章也已经写过了， telah diajarkan bertahun-tahun lamanya kepada orang-orang Israel? 以色列民也是多年了已经被教导，有一天呢，耶稣基督会来临。 Kenapa kedatangan Kristus yang pertama itu luput dari mata manusia? 为什么呢？他们会忽略了耶稣基督第一次的诞生呢？ Jawabannya ialah karena manusia mengharapkan kedatangan Mesias yang pertama itu di dalam segala kemegahan, keagungan, kemuliaan, dan kehormatan. 答案就是呢，当时的人呢，他们盼望弥赛亚来是在荣耀里，在伟大的方式来临。 Kelahiran Kristus tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan oleh banyak orang dan manusia. 耶稣基督的诞生呢，超过或者不像人类所想的。 Nah, saudara perlu kita perhatikan bahwa 我们要注意的就是， konsep Mesias yang dimiliki oleh orang Israel, ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu tidak sama dengan konsep Mesias yang kita pegang. 当时人的弥赛亚的概念呢，和我们现代弥赛亚的概念呢是不一样的。 Kalau konsep Mesias yang kita percayai, yang kita pegang adalah 现在我们相信的弥赛亚的概念就是， Allah yang datang ke dunia menebus kita, mati dan bangkit bagi kita. 神来到世界上呢，为我们诞生，为我们死，为我们而复活。 Sedangkan konsep Mesias yang dipercayai dan dipegang oleh bangsa Israel adalah 但是之前呢，那些以色列民他们所拥有的弥赛亚的概念就是， Mesias politik. 就是在政治上的弥赛亚。 Maksudnya adalah sang penyelamat yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. 他们盼望呢，弥赛亚就是能够拯救他们，离开这个罗马帝国的统治。 Mesias atau sang penyelamat yang memimpin bangsa Israel untuk lepas dari penjajahan bangsa Romawi. 弥赛亚会帮助他们，释放他们从这个罗马帝国的统治。 Itulah konsep Mesias politik yang dipegang oleh bangsa Israel dan orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. 这就是当时以色列民文士师所有的弥赛亚的概念。 Akhirnya kelahirannya pun luput karena manusia tidak bisa menerima Mesias yang seperti itu. 因此呢，耶稣基督的诞生呢就被人忽略了，因为当时的人呢，他们接受不了耶稣基督会用这样的方式来临。 Manusia tidak bisa menerima bahwa Mesias itu lahir di dalam kandang hewan. 人类呢接受不了他们所信的弥赛亚会在一个养动物的地方出生。 Manusia tidak bisa menerima kedatangan Mesias di dalam wujud seorang bayi yang kecil.
人类也接受不了弥赛亚来临会取一个婴儿的样式， Apalagi menerima Sang Mesias yang lahir di tengah-tengah keluarga yang dari kalangan kecil, yaitu seorang tukang kayu, Yusuf. 他们也接受不了弥赛亚却能够诞生在一个很普通的家庭，一个木匠的家庭。 Saudara, mungkin di masa sekarang seperti ini, 现在如今呢， kita mendengar, membaca kisah tentang Mesias kita lahir di kandang hewan. 我们已经听了我们的耶稣基督弥赛亚就是出生在养动物的地方， Yang dikarenakan mereka itu tidak menemukan tempat penginapan bagi Maria melahirkan. 因为他们找不到合适的地方。 Mungkin kita yang mendengar atau yang membaca kisah ini akan berkata, 也许我们听了这个故事或者读了这个故事会想， keterlaluan sekali orang-orang pada masa itu yang memperlakukan Sang Mesias. 当时的人为什么会这样对待弥赛亚呢？他们真是很过分。 Bukankah dia adalah anak Allah yang maha tinggi? Kasih ruangan kepada mereka 他不是神的儿子呢，应该要为他预备地方。 agar Maria bisa melahirkan di sebuah ruangan yang pantas. 因此呢，玛利亚就能够在一个很舒适的房间里产生。 Kalau kita berandai-andai atau berimajinasi, 如果我们再想象， kita ada di saat Maria sedang melahirkan, 我们如果当时呢在场看见玛利亚生产， mungkin kita akan berkata kepada mereka, "Ayo Yusuf, Maria tinggal di rumahku. Di sana ada ruangan bagimu untuk melahirkan." 也许我们会对他们说：“来吧，你们来到我们的家里，我们有地方为你们预备的。” Atau mungkin ada yang berbicara, 或者有的会说 "Tinggallah dahulu di rumahku 2 bulan lamanya, semua biaya akan kutanggung." 你们可以住在我们的家里2个月也可以，我们会为你们预备你们所需要的。 Tapi sayangnya kita tidak ada di sana. 可惜呢，我们当时不在， Sejarah telah berlalu, 历史已经过去了， kelahirannya juga terlupakan dan terlewatkan. 它的诞生也已经被人忽略了。 Sekarang kisah itu telah sampai ke telinga kita, terdengar oleh setiap kita. 现在我们每个人都已经听了这个故事， Cerita kelahiran Kristus ini telah dibaca oleh begitu banyak orang di muka bumi ini. 耶稣基督的诞生，全世界的人都已经知道了。 Bahkan seluruh orang Kristen di dunia merayakan kelahirannya itu sebagai Natal di gereja. 所有的基督徒已经庆祝耶稣基督的诞生为圣诞节。 Saudara, saya punya keyakinan bahwa 我深信呢， bukan hanya kelahiran Kristus yang pertama yang terabaikan, 不单单忽略了耶稣基督第一次的诞生， tetapi kedatangan Kristus yang kedua juga akan terabaikan atau terlewatkan oleh begitu banyak orang, 但是很多人呢也会忽略他第2次的再来， termasuk kita sebagai orang Kristen ataupun para hamba Tuhan, 包括我们，包括神的仆人在内， majelis, diaken, dan aktivis. 只是圣工人员。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样呢？ Kenapa saya berani berkata bahwa bukan hanya kedatangan Kristus yang pertama terabaikan, tapi kedatangan Kristus yang kedua juga terabaikan? 为什么我会勇敢的说我们会忽略了耶稣基督第2次的再来呢？ Mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-25, 我们一起来翻开路加福音25章 ayat yang ke-31 sampai yang ke-46. 第31节到46节。 Nah, saudara, saya tidak akan membaca keseluruhan daripada Injil Lukas ini. 我不会读全章， Tapi intinya daripada Lukas ini ialah 但是呢，重点就是， sedang membicarakan tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, 就是说到关于耶稣基督第2次的再来， di mana Yesus datang untuk kedua kalinya, ia memisahkan orang yang benar dan orang yang tidak benar. 耶稣第2次再来的时候呢，他会分别那些义人和恶人， Memisahkan orang yang percaya kepada Tuhan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. 分别信主的人，非信主的人。 Dan Tuhan akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanan, 耶稣也会对那些坐在右边的人， Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 你们来看吧，我已经为你们预备了地方。 Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 因为当我饿的时候，你们为我预备吃的；
当我渴的时候，你们也帮助我；当我需要地方，住的地方，你们也为我预备。 Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 当我赤身露体的时候，你为我预备衣裳；当我需要帮助的时候，你帮助我。 Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? 所以呢，义人就会问神说：我们什么时候看见你饿，看见你渴呢？ Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 什么时候我们看见你需要衣服、需要住的地方呢？ Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 什么时候我们见到你进监牢，然后需要帮助呢？ Dan raja itu akan menjawab mereka, 然后王就会对他们说： Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, 我对你们说呢，当你们对于这些地位的人所做的一切， kamu telah melakukannya untuk aku. 你已经为我做。 Saudara, kedatangan Kristus yang pertama dengan kedatangan Kristus yang kedua sangatlah berbeda. 耶稣基督第一次的降生和第二次的再来是很不同的。 Kedatangan Kristus yang pertama sangat sederhana sekali. 第一次的降生呢是很简单的， Melalui seorang anak kecil 就来成为一个小婴儿， di tengah keluarga yang sederhana 在一个普遍的简单的家庭中， dan lahir di kandang hewan. 也出生在一个养动物的地方。 Sedangkan kedatangan Kristus yang kedua sangatlah agung, 但是呢，第二次的再来呢，耶稣会以威荣的来， penuh kemuliaan dan disertai oleh para malaikatnya yang bersorak-sorai. 充满着荣耀，也有很多的天使会歌颂他。 Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang dengan duduk di tahtanya yang kudus. 圣经也记载，耶稣基督会再来呢，坐在他的宝座前。 Pertanyaannya ialah mengapa tadi saya mengatakan bahwa kedatangan Kristus yang kedua akan terlewatkan juga dan luput dari mata banyak orang. 那为什么呢？我说我们会忽略了耶稣基督再来呢？ Bukankah kedatangan Kristus yang kedua itu dia akan turun ke langit kita? 耶稣基督第二次的再来，他不是会出现在我们的面前吗？ Datang dengan segala kemuliaan, kok bisa luput dari mata kita? 他会以他的荣耀来临，为什么我们会忽略呢？ Semua pertanyaan itu bisa dijawab hanya di ayat ke-40. 这一切呢，都能够在40节看到。 Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 我实实在在的告诉你们，你们为这些地位的人所做的，你们就为我而做的。 Saudara, final judgment kita atau penghakiman di hari terakhir nanti, 在最后的审判的日子， yaitu ketika Kristus datang kedua kalinya ialah 当耶稣基督第二次再来， perbuatan kita atas orang-orang hina. 我们对那些地位的人， Sekali lagi, final judgment penghakiman di hari terakhir adalah perbuatan kita atas orang-orang hina akan menjadi penilaian kita terhadap Kristus. 在这说，当审判的日子来临的时候呢，神就会看见我们对那些卑鄙低位的人所做的。 Kenapa? Apakah kita diselamatkan berdasarkan perbuatan baik kita atas orang-orang yang hina itu? 为什么呢？是否我们被拯救因着我们的好行为？ Jawabannya tidak, sama sekali tidak. 完全不是的。 Kita diselamatkan hanya berdasarkan oleh anugerah daripada Tuhan saja. 我们被拯救呢，是因着神的恩典。 Tapi kalau kita mengaku kita adalah anak Allah yang sudah bertobat dan lahir baru, 可是呢，如果我们承认我们是神的儿女，我们已经相信了神， seharusnya kasih Allah yang telah mengubah dan menyelamatkan kita itu, 那么应该呢，神的爱已经改变了我们， kasih yang sama juga kita hidupi dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. 我们也应当活出同样的爱。 Kasih yang bagaimana? 是怎么样的爱呢？ Salah satunya ialah kasih kita kepada mereka yang kecil dan mereka yang terhina. 其中就是要对于那些小人物，对于那些地位的人。 Saudara, Tuhan itu seringkali mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang kecil dan hina. 耶稣呢，常常呢，象征他自己呢为那些
小人物或者地位的人。 Beberapa kali di dalam kitab Injil dia mengatakan kalau engkau menyambut anak kecil ini, engkau menyambut aku. 耶稣也曾经说过，如果你们接纳这个小孩子，你们就接纳了我。 Kalau engkau memberikan makan kepada mereka yang tidak bisa makan, engkau memperlakukannya untuk aku. 如果我们去关怀，去预备东西吃给那些他们没有食物吃的，我们就等于对于耶稣做的。 Dan ucapan ini sering kali diulangi di dalam kitab Injil kita. 我们也看了在福音书呢，也反复的这样说。 Dan ini memperlihatkan bahwa ini serius dan bukan main-main. 这个呢，就表明说这是很认真的，不是开玩笑的。 Mungkin kita akan berjawab kepada Tuhan atau memberikan jawaban kepada Tuhan kita. 也许我们会这样的回答神。 Tuhan, aku percaya kok kepada Tuhan. Setiap hari aku beribadah dan aku juga tidak pernah bolong untuk saat teduh, berdoa, baca firman. 神啊，我每天都这么的相信你，我每天读经、祷告、参加聚会， Setiap hari aku memuji Tuhan, melakukan yang baik untuk Tuhan. 每天我也赞美主，我做好事。 Bahkan mungkin kita berani berkata, Tuhan, aku pelayanan untuk Tuhan. 我们也可能勇敢的说，我服侍神。 Belum tentu, saudara. 不一定， Jawabannya belum tentu kita diselamatkan. 我们不一定被拯救， Belum tentu kita akan masuk di dalam kerajaannya yang kudus. 我们不一定会进到天国里。 Mengapa? 为什么呢？ Karena kalau jika keagamaan kita, hidup agama Kristen kita tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, 因为如果我们的知识呢，我们没有把它活在我们的生活中呢， semua pelayanan ibadah kita akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. 我们的服饰呢就会突然了。 Ke gereja iya, tapi semua itu menjadi percuma jika kita tidak memiliki hati yang peduli kepada mereka yang terkecil, yang terhina itu. 也许我们说我们常常参加聚会，可是如果我们不去关怀那些需要我们的人，那就突然了。 Kalau kita berani kita berkata, Tuhan, aku adalah orang Kristen, anak Allah. 如果我们勇敢地说我们是基督徒，我们是神的儿女， Tapi kalau kita tidak punya hati yang peduli memberikan makanan sedikit dari meja kita, 但是如果我们没有关怀的心，把我们拥有的食物呢分给别人， kepada mereka yang tidak punya makanan, yang mereka mungkin tidak punya rumah, 分给那些需要食物、需要住的地方的人， seharusnya kita mengkoreksi diri kita sendiri. 我们应当要检查我们自己。 Patut diragukan status kita sebagai anak Allah. 我们作为神的儿女的身份就怀疑了。 Seharusnya kita anak Allah yang telah mengalami kasih Allah yang begitu indah dan yang hangat itu juga menceritakan kasih yang sama kepada mereka yang belum mengenal Kristus, yang telanjang, yang tidak punya makan, ataupun mereka yang tidak punya rumah. 如果我们已经感受到神对我们的爱，那么我们必定会关怀那些需要我们的人。 Seharusnya kita memperlihatkan kasih Allah itu melalui Kristus. 我们要把耶稣基督的爱活出来。 Bagaimana citra kita sebagai orang Kristen di mata banyak orang? 在别人的眼里，我们身为怎么样的基督徒呢？ Apakah citra kita sama seperti Kristus? 是否我们已经活出耶稣基督的样式， Kasih yang sama, sabar yang sama, atau sebaliknya? 像耶稣一样的忍耐，一样的爱？ Ke gereja iya, tapi mulut kita tidak mencerminkan atau memperlihatkan kasih Allah itu sendiri. 是否我们参加聚会，可是我们的言语伤了别人？ Kalau kita berbicara, aku ke gereja, tapi hidup kita tidak mencerminkan agama kita, 如果我们说我们常常参加聚会，可是我们的行为不跟我们的信心相称的话， maka kita akan seperti yang diucapkan oleh Kristus, 那么我们就像耶稣基督所说的， yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? 耶稣基督曾说呢，有的人也许会审判的日子会说，神啊，为什么我们已经为你说预言， Dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 我们已经奉你的名赶鬼，行神迹， Kenapa kami tidak diselamatkan? 为什么你不拯救我们呢？ Dan Tuhan akan menjawab bahwa sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. 然后神就会说，我根本不认识你们。 Karena hanya dari luar dan dari mulut saja kita percaya kepada Allah. 因为我们只相信神在口头上， Tapi hati dan hidup kita tidak memperlihatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan status kita kepada dunia ini.
但是我们的生命呢，我们的行为呢，并不显明耶稣基督的爱， yaitu status sebagai anak Allah. 没有显明我们作为神儿女的身份。 Saudara, beberapa kali ketika saya sedang makan di sebuah rumah makan, 有几次呢，当我去外面吃饭的时候， ada sekali dua kali ada orang asing yang saya tidak kenal sama sekali. 有一些呢，陌生人，我不认识的人， Dia mendekati meja saya, kemudian dia berkata, 他就接近了我，然后对我说 boleh nggak saya minta uang sedikit, saya belum makan dari kemarin. ：“我可以向你讨钱吗？因为我从昨天还没吃。” Saudara tidak berpikir dua kali, saya langsung memberikan uang saya, mungkin kecil, tapi saya berikan kepada orang itu. 我就没有多想了，把钱就交给他。 Saya melakukan ini bukan hanya serta-merta karena ada perintah Tuhan ini. 我做这件事情呢，不单单是因为要遵守神的话语， Tapi saya lakukan ini, memberi itu, memberikan uang untuk membeli makan itu, 但是我给他钱呢，是因为 karena saya pernah merasakan bagaimana Tuhan menolong saya di masa-masa sulit pada masa lalu melalui orang-orang tertentu untuk memberi saya makan, memberi saya uang ketika saya butuh makan dan saya butuh uang. 因为之前呢，我已经经历过了，当我经济有问题的时候，上帝也使用了别人来关怀我，来帮助我。 Seharusnya begitu juga dengan hidup kita, saudara. 我们也应当这样。 Kita yang telah mengalami kasih juga mengekspresikan, membagikan kasih itu. 我们已经感受到了神的爱，我们也应当要显明出来， Jangan disimpan untuk diri sendiri. 千万不要为我们自己而收着。 Biarlah di hati kita selalu ada ruang bagi Kristus. 但愿在我们的心里有对神的空间， Agar kasihnya yang besar dan yang indah dan yang hangat itu 让他温暖的爱 dapat dilihat dan dirasakan bahkan dinikmati oleh orang-orang yang membutuhkan di luar sana. 别人也能够享受， Sehingga mereka bisa mengenal Allah melalui kita dan menjadi orang yang percaya bersama-sama dengan kita. 好让他们接着我们看了我们，他们就信了主。 Amin. Kita bersatu di dalam doa. 阿门。我们一起来祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan, menegur setiap kami, supaya kami belajar untuk mengaku Tuhan itu sebagai Allah kami, bukan hanya di bibir dan di dalam ibadah kami saja, tetapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memperlihatkan kasih yang peduli, yang memperhatikan orang-orang di luar sana, termasuk mereka orang-orang yang kecil, orang-orang yang terhina, yang seperti abang-abang tukang parkir, mereka yang juga mungkin pengemis, mereka yang homeless, yang tidak punya rumah, yang susah sekali mendapat makan. Biarlah hati kami mencerminkan kasih Allah itu dengan mempraktekkan, memberikan mereka makan ketika mereka lapar, memberikan mereka minum ketika mereka haus, memberikan sebuah pakaian untuk mereka menghangatkan tubuh mereka. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk boleh melakukan firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福于我们。